One. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang pada semua yang sedang menyaksikan kita pada malam ini. Topik pada malam ini begitu penting. Itulah yang sering diperdebatkan, heboh di parlimen, bahkan juga di kedai-kedai kopi, telah membincangkan apa isu Pandora Papers. Hari ini bawa dahsyat bagi edisi ke-39. Kita akan membincangkan apa di sebalik Pandora Papers ini. Tentunya ianya melibatkan wang negara. Tentunya ia melibatkan wang rakyat. Dan bukan hanya akaun itu berada pada nama individu yang berada di dalam kerajaan, bahkan juga ada di dalam pembangkang. Dan hari ini kita bawakan ahli parlimen dan tokoh yang berada di dalam pembangkang yang juga terlibat sama dari segi nama yang duduk di dalam dokumen yang telah ditularkan baru-baru ini. Dan bagi yang sedang menyaksikan, anda boleh komen, boleh like dan juga boleh kongsikan ke seberapa banyak platform media sosial yang ada untuk kita membawa dan juga membongkar apa di sebalik Pandora Papers. Untuk malam ini kita akan bawakan di sebelah hujung sekali Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kapa, merakap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Apa khabar Yang Berhormat Datuk? Terima kasih pada malam ini. Seterusnya yang berbahagia Datuk Seri Kamal Amir, Ahli Pengurusi Tetap Veteran UMNO dan juga merupakan mantan Ketua Pengarang Kumpulan Karang Kraft. Apa khabar Datuk Seri? Apa baik, alhamdulillah. Lama. Hujan sikit lah hari ni. Sikit. Panas ni katanya. Lama tak berdua. Setahun lebih. Setahun lebih. So, perkara siri kita berlangsung secara atas talian dengan bahagia Datuk. Seterusnya Yang Berhormat William Leong, Ahli Parlimen Selayang, juga merupakan pimpinan Keadilan Pusat. Apa khabar Wabi? Khabar baik, selamat malam dan selamat sejahtera kepada semua. Dan Wabi, nama yang agak panas bila kita tahu tentang Pandora Papers. Ini kita tanya dah, kita tak tahu apa cerita di sebalik Pandora Papers. Tapi sebelum tu saya nak bertanya dengan kedua-dua Wabi. Mungkin Wabi boleh kongsikan sedikit tentang, sebelum kita masuk isu negara ni, kita nak tahu isu kawasan. Mungkin Wabi boleh kongsikan apa program yang sedang berjalan atau sedikit inisiatif sebagai ahli parlimen Selayang. Selama ini dalam 2 tahun PKP, kita sentiasa turun untuk membantu rakyat yang memerlukan bantuan dengan bakul makanan, juga dengan apa masalah mereka yang ada. Ramai telah diberhentikan dan ini menjadi tugas utama kita. Dan sekarang juga Deepawali tetapi tidak ada perayaan, so kita juga turun padang memberikan bakul makanan, juga hadiah. Ada juga pelajar yang tidak ada laptop. So ini menjadi tugas kita untuk membantu. Nampaknya dalam 2 tahun ini kita bekerja lebih kuat daripada biasa kepada rakyat di dalam keadaan yang susah. Betul. So ini yang apa yang kita dah buat. Betul. Dan itu yang agak menimbulkan persoalan apabila YB telah membangkitkan isu laptop itu daripada awal tahun. Ini dah bulan 10, dah nak masuk tahun baru dah. Cerita tu tak ada kita laptop. Seterusnya, sebab Datuk Seri Kamal tak ada kawasan lagi, kita lanjutkan Datuk Abdullah Sani. Datuk, cerita sikit ni, kita dimaklumkan kawasan Kelang, kawasan Kapar, ada kawasan banjir terlibat. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit tentang kawasan. Seperti mana yang berlaku pada hari ini, satu kejutan di kawasan Kapar, seluruh Kelang, berlaku hujan lebat yang luar biasa setengah hari sampai ke petang dan mengakibatkan banjir yang luar biasa. Dan saya turun ke waktu itu di kawasan Kampung Delik, di mana ketembungan di antara air pasang dengan hujan lebat dan membuahkan banjir yang luar biasa. Dan saya terlalu sedih kerana melibatkan terlalu banyak rumah yang berada di pinggir sepadan laut yang memberikan banyak peristiwa-peristiwa hari ini yang mengguris ataupun memberikan kesan mendalam kepada saya selaku ahli parlimen di Kapar. Betul, dan itu antara isu semasa yang telah diberi perhatian. Sebentar tadi telah berlaku banjir kilat di kawasan-kawasan berhampiran Kapar, dan itu inisiatif yang digerakkan oleh kedua-dua ahli parlimen kita pada malam ini. Dan untuk bicara tentang tajuk pada malam ni, saya suka untuk mulakan dengan Datuk Seri Kamal Amir. Biasa tentang isu Pandora Papers ni, yang pembangkang sering memberikan naratif, memberi pandangan mereka. Itu kita biasa dengar. Tetapi dari sudut pandang orang yang berada di dalam UMNO itu sendiri, kita nak lihat sejauh mana Datuk Seri melihat isu Pandora Papers ni. Yes, kita
Kena lihat sebenarnya bagaimana yang kita boleh dah menjelaskan dalam satu video. Pandora Paper ni asal-asalnya adalah karya novel. Banyak orang tak tahu. Pada tahun 1742, seorang wanita dia menulis buku. Tajuknya Pandora. Asal-asalnya. Dan popular. Itu sebab rupanya buku rantangan seks. Jadi macam kita kalau Malaysia ni buku murah pendek. Pembunuhan tersak. Itu asal. Tetapi dalam karya dia itu dia tentang pimpinan. Dia masukkan juga ada berlakunya penyelewengan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat, tapi mereka merosakkan kepercayaan rakyat. Mereka menghancurkan kepercayaan rakyat. Maka itu dipanggil oleh Pandora. Tapi dalam popular nama Pandora itu, kalau pergi ke Denmark, lebih dekat dengan Bambi Webiliong, mungkinlah dia ada capable. Kalau pergi ke Denmark tu ada kedai jewelry. Nah, brand dia Pandora. Memang mahal lah. Sebentuk cincin, sebab itu saya berhati tengok dengan Webiliong tu tak ada cincin. Tak ada cincin, tak apa pun tak ada. Itu cincin Pandora. Nilai dia sampai 100-200 ribu. Itu Pandora. So, jadi dari segi asalnya itulah. Artinya Pandora Paper ini adalah merupakan satu pembongkaran. Melibatkan lebih kurang dalam 500 ke 600 wartawan penyiasatan dunia. Saya dalam dunia perwartawanan ini memang cepat sensitif saya. Dia melibatkan lebih kurang 11.7 juta paper. Dan menceritakan tentang dia bukan menuduh, dia membuat cerita sikit-sikit tapi dikutip semua tu, maka dapatan itulah bahawa Malaysia ini adalah antara 300 negara yang di mana pemimpinnya yang dikatakan mempunyai simpanan di luar negara. Termasuk Winnie William. Sebab itu nak tanya dia sekali ni. Sebab nama dia pun ada juga dalam tu. Jadi artinya bukan satu cerita dongeng. Jadi ini satu realiti. Tetapi pemusatannya adalah saya nampak dari Pandora Papers ini ada lebih kurang 3 atau 4 orang pimpinan yang terdahulu. Okey, saya tak mau sebut nama lah kan. Yang terdahulu, yang ini merupakan lauk yang Mak Datuk Seri Anwar Ibrahim lah nanti. Sebab ini bukan sikit. Dia melibatkan billion and billion of dollars. Jadi wang negara dipunggah kepak, disimpan, tak. Jadi negara kurus kering. Mereka kaya raya. Itulah dimaksudkan saya dengan Pandora Papers. Adakah Datuk Seri melihat seriusnya isu Pandora Papers ni sama dengan isu 1MDB dan Worse than that. Pandora Papers ini adalah lebih teruk daripada 1MDB. 1MDB cuma melibatkan 46 bilion. Okey, yang dikatakan diselewengkan hanya 46 bilion saja. Tapi Pandora Paper ini melibatkan 1,800. 1.8 triliun. Bukan 46 bilion, 1.8 triliun. Dan negara dalam keadaan sekarang ini, negara tengah teruk ni. Kita dalam keadaan terpaksa meminjam. Menteri Kewangan terpaksa menaikkan dalam parlimen baru ni, Wabi, ingat tak Wabi? 65% against our KDNK. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Dan negara-negara yang kita yang dulu mendahului negara luar, kita yang hebat, hari ini kita jadi berhutang. Saya khawatir, ketakutan saya, kesan apa ini, kita akan menjadi, dalam 2-3 malam lepas saya dah bercakap, bahawa ini kita akan mengikut jejak langkah Venezuela. Venezuela adalah merupakan negara terkaya. Hasil minyak dia 80% negara itu mengeluarkan minyak. Dan dia adalah kelima di kalangan negara-negara OPEC. Tapi hari ini, kerana keberhutangan, hari ini rakyat untuk beli seekor teki, seekor ayam pun terpaksa bawa wang Venezuela tu, satu beg. Dan negara sebut kulus, muflis. Dan dia bukan lagi tahap ini inflasi, Wabi. Dia dipanggil hyperinflasi. Ini sedang dialami oleh rakyat di Venezuela, worse than Greece. So kalau tak ditangani masalah Pandora Papers ini, dan tak dapat bawa balik duit itu, saya rasa satu pengkhianatan yang teramat kepada rakyat. 1MDB is just only a company, is mutual understanding. Pinjam sana, buat sini, pelaburan. Wabi William tahulah sebab dia orang meniaga. Tetapi Pandora Paper ini, wang itu cash tunai yang dilabur di 11 buah negara. Tetapi tentulah di Virgin Island itu adalah antara pusatnya. So, ini merupakan satu jenayah. Kerana ia juga dilakukan lari daripada ini cukai. Wang itu tersimpan. Ini pandangan saya. Dan inilah yang perlu mengambil
kesungguhan ahli-ahli parlimen dan juga kerajaan Yes, yes. ni untuk kita melihat isu Pandora Papers ni melangkaui isu politik kepatian. Yes. Melangkaui isu antara kerajaan dan pembangkang. Benar. Ini adalah isu negara yang perlu diberi perhatian serius seperti mana yang telah disentuh oleh Datuk Seri Kamal Amir. Kalau boleh saya sebut sedikit, jumlah saiz, besarnya saiz file isu Pandora Papers ni 2.94 terabyte, melibatkan 11.7 Ya. juta file. Ya. Banyaklah semak, tak tahu berapa lama nak habis kan. Dan melibatkan begitu banyak tokoh-tokoh, dan di Malaysia saja lebih kurang 1,500 orang yang dikatakan mempunyai nama dalam senarai itu. Tapi untuk itu, saya bertanya, kalau orang yang mungkin rakyat agak kurang faham, kita nak bagi pemahaman yang mudah dalam isu ni. Dalam hal akaun luar pesisir ni, rakyat sedikit keliru. Kenapa sampai perlu buka di luar negara, Wadi? Kan kenapa kena sampai buka di luar negara? Tak boleh ke kalau macam individu, contoh individu tu berada di Malaysia atau syarikat dia beroperasi di Malaysia, buka je lah kat Malaysia. Kenapa contoh macam YB sendiri di Manila, kenapa buka je lah di Manila? Kenapa sampai perlu bawa itu pergi ke luar pesisir untuk offshore punya account? Silakan YB. Kalau kita ada wang dan kita nak jimat, apa yang biasa kita tanya, mana akaun, mana bank yang saya boleh simpan wang itu dengan berikan satu pulangan yang tinggi, iaitu kadar faedah itu tinggi dan cukai pendapatan itu rendah, atau di British Virgin Island dan International Financial Center zero, sifar pendapatan, cukai pendapatan. So, ini ialah alasan di mana pulangan yang terbaik sekali. So, bukan sebab nak simpan wang yang dicuri atau mengelakkan bayaran cukai. Cukai di Malaysia, cukai di Filipina, seperti keadaan saya, dah dijelaskan. Lepas tu kita tanya, mana tempat yang terbaik yang memberikan satu pulangan yang munasabah? Antaranya ialah di International Offshore Center. So, ini adalah satu pada saya keputusan yang sesiapa pun yang ada peluang untuk melakukan. Dan tidakkah dia dilihat, ialah dengan keadaan keuangan bank-bank dan sebagainya, tidakkah itu memberi makna bahawa duit itu cuba nak dielakkan cukai ke apa ke, atau dari segi kenapa offshore? Ya, itu yang saya berkata bahawa di mana negara onshore ke offshore ke yang berikan pulangan yang terbaik. Perkataan istilah yang sekarang digunakan ialah mengelak bayaran cukai. Siapa tu? Sebenarnya tujuan daripada ini International Consortium of Investigative Journalists, headquarters-nya Amerika Syarikat. Dan siapa yang membantah mengadakan International Financial Center? Ialah USA dan OECD. Mengapa? Kerana globalisasi, multinational company seperti dipanggilkan FANG. FANG itu apa? F, Facebook. A, Apple. A, Amazon. N, Netflix. G, Google. Multinational ini telah keluar daripada US, daripada Eropah, buka hilang di Asia, di Malaysia, dan melakukan transfer pricing. Ini dikatakan oleh GFI, Global Financial Integrity, yang katakan illicit outflow. Dengan transfer pricing, bahawa kilang, katanya di Malaysia, jual benda kepada syarikat yang dibuka di offshore. Maknanya mereka tidak membayar cukai di Amerika, headquarters-nya, tidak bayar cukai pendapatan di Malaysia di mana kilang ada, dan keuntungan itu dipinda kepada offshore account. So, itulah yang mereka berkata
mengelak bayar cukai. Tetapi sebenarnya ialah tax planning. Ini ialah tugas peguam, tugas accountant, tugas financial expert untuk membuat satu peraturan supaya membayar dengan kadar yang terendah sekali. Ini berbanding dengan tax evasion. Tax evasion itu adalah satu jenayah. Di mana lapor dengan cara palsu bahawa menggunakan illegal means. Itu ada salah. Tetapi multinational ini memang dengan mengadakan peguam dengan accountant bukan melakukan tax evasion. Itu dia membuat tax planning. Tetapi Amerika Syarikat dan Eropah sekarang dengan globalisasinya melihat bagaimana mereka nak mentarik balik multinational ini kepada Amerika dan Eropah. Betul. So, itulah tujuan dia. So, kalau kita melihat kepada Pandora Paper dan sebelum ini Panama Paper atau Paradise Paper, dia tidak berkata nama-nama yang mengadakan akaun telah melakukan kesalahan. Tidak ada. Hanya berkata mereka ada akaun. Ini ialah untuk memberikan tekanan kepada kerajaan negara-negara ini untuk mengadakan apa? Global corporate tax. Dan baru kalau kita lihat tarik Pandora Paper ini didedahkan, juga ialah tarik OECD dengan 140 negara mengadakan satu perhimpunan di mana mereka ditekan untuk to agree untuk mengadakan ini global corporate tax 15%. Baik. So maknanya kalau di Malaysia mereka tidak bayar tax kerana kita bagi dia tax incentive. Amerika Syarikat akan tax mereka 15%. Betul. Itu ialah tujuan dia. So tidak ada berkata kita ada yang curi wang atau mengelak membayar, tetapi tujuan sebenarnya ialah untuk menekankan 140 negara mengadakan universal global corporate tax. Betul. Sebab dalam hal ini kalau boleh saya sentuh, kalau bagi sesiapa yang meneliti, isunya agak sedikit teknikal, agak perlukan masa untuk dihadam dan difahami dengan baik. Kalau macam di US seperti mana yang YB sentuh tadi, kiranya ratusan trilion telah tak tahu ke mana duit tu pergi kan, dan melibatkan jumlah cukai yang telah dilarikan begitu tinggi dalam hal ini. Jadi kita akan tanya lebih lanjut kepada YB tentang isu berapa banyak YB simpan, bila YB simpan, berapa lama YB simpan. Soalan-soalan tu kita memang akan tanya juga, tapi sebelum itu soal kita tanya ni adalah supaya sebagai maklumat asas, maklumat awal, apa isu sebenar Datuk dah sentuh, kenapa nak kena simpan kat luar, YB dah sentuh. Sekarang kita nak tanya dengan YB Datuk Dollah, YB Abdul Sani. Dalam hal ni kita tengok 3 kali usul Ketua Pembangkang, kan? Cuba dibawa ke Parlimen dan ditolak dengan pelbagai alasan teknikal. Kali pertama bawa kata di bawah peraturan sekian. Esok bawa bawah peraturan ni ditolak pula atas alasan sekian. Kali terakhir dibawa, yang untuk kali ketiga dibawa lagi sekali. Dikata yang sepatutnya kena 2 hari pula, tak cukup macam mana nak 2 hari, hari dah tak akhir bersidang. Yang ditolak dengan pelbagai alasan. Dalam hal ini, adakah YB melihat seperti ada helah di belakang itu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudara Omar. Terima kasih sahabat saya hadir pada malam ini, Datuk Seri Kamal Amir, dan juga saudara sahabat saya YB William. Seperti mana yang kita ketahui bahawa apa sebenarnya Pandora Paper ni yang menakutkan, yang memberi igauan buruk kepada kerajaan pada waktu ini, yang kita diperlihatkan begitu sukarnya mereka hendak meneruskan
isu untuk disiasat atau dibahaskan untuk rakyat memahami tentang logokan uang yang terlalu banyak yang berkisar sekitar 1.8 trilion. Dan kalau kita ambil percukaian dengan 22%, lebih daripada 420 bilion duit cukai yang sepatutnya pergi kepada rakyat itu tidak sampai kepada sasaran dalam keadaan pandemik yang memerlukan tabungan yang cukup luar biasa. Apa yang saya lihat ialah peringkat awal Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Bangkang mengusulkan usul di bawah peraturan 18.1 dan usul itu telah ditolak dengan alasan tidak perlu disegerakan. Apabila Datuk Seri membuat usul yang kedua, iaitu peraturan 43, dikatakan bahawa ia tidak sesuai kerana tidak melampaui batas waktunya. Dan yang keduanya ialah bila sepatutnya 48 jam waktu bekerja. Itu adalah alasan yang tidak langsung memberikan maksud bahawa mengapa sukar sangat untuk kita nak bahaskan isu ini. Sebab ini isu negara. Wang ini dibawa keluar. Tidak kiralah apa maksudnya, tetapi yang jelas ialah sekiranya kalau benar 1.8 bilion itu uang dia dibawa keluar, triliun. bermaksud 1.8 trilion itu bermaksud percukaian untuk rakyat sudah merangkul melepasi 420 bilion. Oh, dahsyat. Jadi maksud di sini ialah kenapa kesukaran itu menjadi cetusan yang tidak boleh difleksibelkan untuk dibahaskan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah uang yang terlalu banyak ini. Dan kalau kita tengok peringkat awal sebelum ini, kes Panama Paper pun pernah dibawa oleh Anwar Ibrahim. Begitu juga 1MDB sebelum ini. Dan bila mana sudah dibongkarkan, maka ada prima facie case. Yeah. Begitulah juga dengan Panama. Yeah. Lanjutan daripada Panama itu, apa nama itu jatuhnya lah Pandora. Yeah. Jadi bila jatuhnya Pandora inilah yang menjadikan kita persoalan yang sama berlaku pada 10 tahun yang lalu dan juga rungkaian daripada sekarang. Jadi bermaksud, apa susah sangat speaker nak bahaskan ni? Ya. Saya tak faham. Susah sangat pasal apa? Apakah dia terlibat? Ataupun dia diarahkan supaya tidak membuka aib orang lain? Ini masalahnya ialah rakyat nak tahu dia curi duit daripada manakah? Ataupun dia dapat daripada hasil titik peluh dia kah? Ataupun duit itu datang daripada langit kah? Ataupun dia datang daripada gunung ganang manakah? Kita nak tahu. Siasatan itu perlu dibuka dan tidak boleh disembunyikan. Rakyat sekarang dah cerdik, pandai. Dulu bolehlah kita kata apa sebut Pandora pun dia sebut, dia silat-silat sebut apa nama. Ya. Jadi dia itu beza dia. Tapi kita nak tahu ni apa nama ni, yang Pandora ni perlu kita berungkaikan. Dan saya tegas, saya tidaklah nak mengatakan aib orang tu. Kalau dia meropak, kena hukum. Kalau dia mencuri, kena ambil balik. Ya. Kalau dia punya sendiri, bayar cukai. Itulah yang saya nampak di atas usul yang dibawa itu untuk kita nak memastikan bahawa negara ini kita boleh reform. Ya. Reform kita ialah mengheret mereka menjadi penjenayah. Tak kira lah kau bekas Perdana Menteri ke, bekas Menteri Keuangan ke, bekas penjara gampang ke. Tapi yang penting, kau buat jenayah, you face it. Ya, itu yang kita tak. Ini penjenayah yang ada tahap bangsawan diketepikan, ada sembunyikan atau ditutup bawah kapet. Tapi kalau rakyat curi seluar jin, ditangkap, dihukum dan dipenjarakan. Jadi undang-undang kita ni akhirnya nak jadi undang-undang apa ni? Cowboy tak cowboy. Kita bukan cowboy. Tapi kata saya ni, ini undang apakah nama ni, kita nak tahu apa Pandora Paper ni nak ada bawa ni. Darab mana nak bawa ni? Itu ulasan awal saya. Untuk pusingan pertama ni kita akan fokus tentang isu Pandora Papers. Namun kita akan tanya juga tentang isu di Melaka. Apa cerita kat Melaka? Mood di Melaka itu kita akan bawa sama-sama di dalam studio yang kita adakan pada malam ini. Dan untuk itu, sebelum Datuk Seri tanya dengan YB William, saya nak tanya Datuk dulu tentang isu UMNO. Dalam hal ini, dalam isu Pandora Papers ni, seperti tak kedengaran lagi sebarang reaksi daripada Perdana Menteri. Satu reaksi yang agresif, satu reaksi yang kita lihat mempunyai serius dalam hal ini. Mengapa
kerajaan yang diketuai oleh UMNO pada hari ini tidak agresif dalam isu ini? Itu silap sana rumah tu. So itu soalan. Saya silap sebab UMNO Awal lagi kita mahu pendedahan ini. Sebab itu Yang Berhormat Datuk Seri Najib mengatakan bahawa dia tak terlibat dengan kata sila. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri sebagai Presiden UMNO, dia mahu supaya benda ini dibahaskan, tak ada masalah. Naik Presiden sebagai Perdana Menteri mungkinlah dari segi cara bekerja, okey. Mungkin bertanya dengan penasihat guaman je dan sebagainya, kena tanya AG dan sebagainya, you know. Tapi bagi saya kalau saudara katakan UMNO, tak betul. Ini saya cakap UMNO mendukung, saudara. Saya cakap UMNO mendukung supaya Pandora paper ini mesti didebitkan, mesti dibongkar. Malahan Perdana Menteri pun dah cakap bahawa Perdana Menteri kata kalau sesiapa yang didapati bersalah, maka akan hadapilah. Itu kenyataan jelas. Ertinya dari segi kepartian pimpinan daripada UMNO, kita bersetuju. Dan memang saya tahu sebab banyak orang mengatakan bahawa kebanyakan nama-nama yang sebut dalam Pandora paper ini adalah bekas-bekas menteri daripada UMNO. Okey. Malahan nama Perdana Menteri pun juga dikaitkan juga, ya. Begitu juga dengan Wobby Williams. Cuma saya nak tanya Wobby Williams sekali berapa banyak dia simpan duit. Dapatan saya daripada 35 buah negara yang disebut itu, bahawa kita adalah antara negara yang tertinggi, 1.8 trilion, Dato' Abdullah. Ini kemudian apa benda ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Wobby Williams tadi, bahawa dia memang berskala. Dia sekali dia attack dia tu di seluruh dunia pada 3 Oktober. On the 3rd of October, boleh dikatakan 150 negara mewujudkan satu ledakan tentang Pandora Paper. Ini macam ada satu agenda tersembunyi. Itu yang dilontarkan oleh saudara William tadi. Kita faham, okey, baik. Saya sentuh tadi Perdana Menteri yang diketuai oleh UMNO. Itu satunya. Betul. Satu soalannya adalah, dia kata bahaslah. Dia pun tak mau usul, dia pun tak mau apa. Tak, itu dia begini di parlimen. Ni depan saya, kiri kanan saya orang parlimen ni. Yang Berhormat daripada Selayang, Yang Berhormat daripada Kapar, apa-apa pun terpulang pada speaker. Sebab itu dua pertemuan dulu, saya ingat dua kali pertemuan saya bercakap dengan Wobby Daulat Sani. Okey, saya kata Datuk, dalam keadaan sekarang ni Datuk, it's high time dah kena tukar ni speaker ni. Saya dah bertanya Datuk, ada usul tak? Datuk kata, Wobby kata ada usul. Saya tertunggu-tunggu. Sebab saya tahu bahawa kadang-kadang speaker ni kita pun negara kita ni agak pening lah. Sebab AG-nya abang dia, speaker adik dia. Apa? Negara ini diperintahkan sebuah keluarga. You know? Keluarga Malaysia pun tak kalah begitu, because in the legal aspect abang, kemudian segi parlimen adik. Kenapa? Itu kalau dia menjadi seorang apa, sebab itu kita nak kalau boleh Datuk Azalina jadi speaker. Sebab kita nakkan speaker ni yang benar-benar berperanan. Ini nak bangkang ni tak relevan. Ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi sedangkan Pandora Paper ni something serious. Dia boleh bertekak pula dengan ketua pembangkang. Saya tak tahu. Bukanlah saya berhasrat untuk mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Tapi bila ketua pembangkang melontarkan sesuatu yang serius pada negara dan ini tidak diberi kesempatan. Mula-mula saya tengok. Mula-mula dia kata against the article berapa Wobby? 18.1. 18.1. Okey, kita tahulah bahawa tiga perkara tu. Okey, kick out. Kena datang lagi besok harinya. Dan hari ketiga, bila dibawa oleh Yang Berhormat ketua pembangkang, dia kata hendaklah dibincangkan dalam waktu persidangan ini. Artinya Wobby, next sitting yang akan 23 Oktober nanti, besar kemungkinan ditolak tau. Pandora Paper ni. Sebab dia kata dia dah buka balik answer. Saya kata. Begitulah artinya seolah-olah ada usaha untuk menafikan pembongkaran tentang Pandora Paper. Sedangkan Pandora Paper ini, it is not the Pandora Paper, tetapi ada 11 juta. You just imagine, dan melibatkan 1.8 triliun. Yang saya nak beritahu kepada saya Omar, antara orang yang terlibat dalam tu, saya tahu, dia mempunyai bank di beberapa negara. Jadi apakah wang itu sebagaimana yang nyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani tadi, wang itu dapat illicit money? Apakah wang itu ada percukaian? Dari mana penghasilannya? Dari modalnya? Kenapa buka bank di sana? Dan banyak. Dan tumpuannya kepada negara-negara yang baru lepas perang. Iaitu macam contoh di Albania, di Afrika. Kemudian simpanan wang pula itu pula adalah negeri sebagai tax haven. Iaitu di Panama, di island apa ni? Apa island Wobby? Virgin Island. Virgin Island. So Wobby Leong, you simpan di mana? British Virgin Islands.
So, banyak apa bilion. Sebab saya tengok ni billionaire adakah you terlibat? Saya tak terlibat, bukan billionaire dah. Kosong-kosong ada. Tapi yang penting kosong itu di depan decimal atau di belakang decimal. Datuk saya, dapatlah saya antara nama-nama kan, nama-nama terlibat mengatakan tidak kurang daripada 100 bilion. Kalau begitu Datuk, macam Datuk Abdullah Sani sentuh tadi, mungkin kita nampak ada helah atau ada cerita kat belakang. Saya setuju. Dalam hal ni, saya memang nak tuju soalan itu. Dalam hal ini, macam mana Datuk lihat? Sebab kita tengok kan, macam Datuk kata UMNO pun bersetuju, Datuk sendiri pun bersetuju benda tu dibahaskan dan sebagainya. Tapi ada satu jalan cerita di belakang yang bersungguh untuk pastikan benda ni tak dibahaskan. Apa helah yang Datuk boleh Ini baca? bukan dalam UMNO sebab speaker bukan daripada UMNO. Apa helah dalam Speaker bukan daripada UMNO, timbalan speaker pun sekarang ni bukan daripada UMNO. Timbalan speaker sekarang ni daripada keadilan. tak apa bekas. Dah ini. Pengkhianat. Ada. So, jadi iyalah suasana kita. Kalau nak sejuk lah babi. Kan? Jadi nak kata UMNO, tak ada UMNO tak ada. Kita nak letakkan Datuk Azharina. In fact, kita letakkan Datuk Ahmad Maslan sebagai Bersusah Agung. Mungkin ada ke kalau dia jadi Check and balance. check and balance. Tak dapat. Okey. So, kalau saya kata bahawa UMNO agenda UMNO jelas. Dari rakyat untuk rakyat. Fair enough. Tak lebih daripada itu. Tetapi bila kita pun, warga UMNO pun tak setuju. Bila tengok benda tak dibincangkan, ini serious matter. Negara kita kuah kering lah. Umpama seekor unta di tengah padang pasir yang dulu full of water, sekarang ni dah kuah kering ni. Air tak ada, apa tak ada, darah kita dalam badan kita. Saya nak celah sikit. Ya, Teri. Oleh kerana tu Teri punya hujahan tadi ni, bermaksud minggu depan kita bersidang ni, Pandora Paper ni boleh dibahaskan lah. Sepatutnya. Sebab UMNO dah setuju. Itu yang saya nampak. Tapi speaker, ini masalah dia. Dia speaker ni, dia akan mendengar arahan di ketua majlis. Dan dia walaupun dia tidak terkongkong oleh ketua majlis, dia masih lagi dalam proses untuk mendapatkan restu daripada ketua majlis. Ketua majlis itu ialah UMNO. Jadi saya nampak di sini, kalau benarlah UMNO mengatakan dia tidak ada halangan. Inilah peluang terbaik minggu depan. Dan kita lihat pembahasan itu boleh dibuat atau tidak. Kalau dia tak boleh, kita jumpa lagi gelanggang. Kita balon lagi. Kita itu yang akan kita perhalusi kita akan. Saya nak tambah kerana apa yang kita dengar malam ini daripada Datuk Seri baik. Cadangan saya minggu depan UMNO masukkan satu usul. Bukan untuk lantik timbalan speaker tetapi tukar speaker. Kita akan di bawah 18.1. Ya. 18.1 usul. Kita dah ada kita ada perjanjian Wabi antara UMNO, antara Presiden Perdana Menteri dengan Datuk Anwar Ibrahim, dengan Wabi Lingguating bersama dengan Saudara Mat Sabu. Tapi nampaknya tak ada materialize pun. Sepatutnya apa yang UMNO nak cadangkan, letak Datuk Ahmad Maslan sebagai timbalan speaker, materialize-kanlah. Buktikanlah sesuatu itu tak jadi juga pun. Jadi UMNO nak suara macam mana tiba-tiba kata sekarang ni pada berhenti UMNO pun buat cadangan, maka kita nak bahaskan dalam Pandora Paper. Lepas tu ditolak, tak ada sokongan. Celah sikit lah. Banyak betul lah. Jadi speaker tu dia. Tapi kalau UMNO yang buat usul ni, kalau dia tolak juga, makna gabungan UMNO dengan Pakatan Harapan ini akan boleh meletakkan nasibnya speaker tu di mana. Ini salah satu daripada aturan yang saya lihat memudah carakan. Betul. Sebab kuasa dia terlalu besar. Hingga kan dia menentukan segala-gala bentuk perbahasan. Tapi ini perbahasan. Ialah perbahasan rakyat. Rakyat nak tahu ni, dah 1.8 trilion ni, 420 bilion. Oh, dahsyat. Uang ni, dia rakyat ni mana dia? Dan kita tak masih berhutang. Rakyat dah susah sekarang ni. Jadi kalau UMNO kata dia prihatin, kita bersama-sama bergelanggang minggu depan, masuk 18.1 dan kita tunggu pula apakah dia diterima atau tidak. Kalau tak diterima, gabung kita, speaker, you're on the line. Kalaulah saya jadi ahli parlimen, tapi saya bukan ahli parlimen. Itulah. I'm not a member of parliament. Saya boleh bercakap. Saya boleh beritahu lah. Ya. Saya faham yang Datuk sampaikan. Tapi dalam hal ni, UMNO bersetuju, tapi Perdana Menteri yang daripada UMNO itu dilihat tidak menyambut hasrat parti itu. Ada Perdana Menteri kata bahawa Pandora Paper ini nak nasihat dan tidak peduli siapa pun. Kita butuh warna.
dalam keadaan begini sepatutnya lah. Baik, dan kita serahkan di parlimen nanti dan rakyat akan melihat dan akan mempertimbangkan sejauh mana komitmen UMNO dalam hal ini, sebab mereka yang punya kuasa, mereka yang mempunyai aturan itu, pimpinan UMNO. Datuk Seri Kamar dia memang apa particular dalam wording yang digunakan itu kan. Tapi kita dah biasa Datuk kan. Kita dah biasa, kita dalam forum ni memang selalu. Ini bukan kali pertama Datuk Seri Kamar bersama-sama kita, dan itu antara persoalan-persoalan yang kita bangkitkan. Dan sekarang masa untuk saya tanya dengan YB William, apa isu nama YB boleh berada kat dalam dokumen itu? Dan berapa banyak YB simpan, bila YB simpan, berapa lama YB simpan, dah berapa bilion Itulah saya nak berkawan dengan beliau. Silakan YB penerangan kepada rakyat yang sedang menyaksikan. Tak ada bilion. Syarikat offshore ini ditubuhkan pada masa saya bekerja di Philippines. Okey. Saya pada waktu itu ialah Executive Vice President, Chief Operating Officer, Philippine National Steel Corporation. Okey. 1994 sampai 1997. 27 tahun dulu. Okey. So itulah masanya. Modal saham, malu bercakap, hanya US dollar 50,000. Oh, 50,000. 50,000. Tapi itu adalah dalam file. So bila ini ICIJ mengambil 11 juta dokumen di satu masa yang panjang, file yang lama yang ditutup itu dikeluarkan. Ya. Pada masa itu saya bukan ahli politik, Bukan ahli parlimen ya. bukan ahli parlimen. Itu tahun berapa tadi YB? 1994 sampai 1997. Itu last 1997. 1997. So pada waktu itu saya di luar Malaysia. Cukai Malaysia, cukai Filipina dah bayar. Mengapa saya melabur? Ini ialah mengikut nasihat oleh expert. Expert untuk finance, expert untuk cukai berkata semasa saya di luar Malaysia, ini adalah satu tax planning yang terbaik sekali. Saya ikut. Di mana tu, baby? Bank mana? Ini ialah di offshore lah. Ini ialah menggunakan offshore ni untuk untuk memberikan ke savings, dan this is the wealth management, finance management, investment management. So that is the story lah. So tidak ada bilion, juta pun tak ada. 50,000. Datuk Kamar Ya. ada apa-apa yang nak dipersoalkan? Tak, saya itulah tanya dia. Masih ada lagi ke wang itu? Kalau ada lagi boleh kita kongsi dengan baby. 27 tahun yang dulu. Hari ini dah naik lah, betul yang tambah lah kalau simpanan. Tapi YB last dah dikeluarkan tahun 97 lah. 1997 lah. So saya sudah balik. Apa je wang itu memang untuk my children's education lah. Ya. 27 years ago saya sudah tahu susah untuk anak saya masuk universiti kerajaan. Saya nak simpan wang untuk mereka, pendidikan mereka. Dan sekarang memang mengadakan pendidikan di luar. Ya. Menggunakan wang yang banyak. Jadi from hard earning lah. Itu hard earning saya earning lah, take dan over. digunakan untuk pendidikan anak saya. Betul. Dan kita faham okey, itu antara faham. penjelasan. Bagi yang ada sebarang persoalan lagi, anda boleh utarakan. Ya. Dan kita akan sampaikan persoalan-persoalan itu kepada YB William. Ya. Dan mungkin YB William ada kesempatan boleh jawab balik sebarang persoalan-persoalan berbangkit itu di Facebook beliau. Dalam hal ni saya dapat lihat ada beberapa rungutan berkenaan dengan suara yang agak tenggelam, tapi itu di luar kawalan kami. Di dalam sistem kita, teknikal kita, itu dah memang teratur. Dia punya tu dah tak ada masalah. Tapi sekarang di luar itu ada sedikit permasalahan, dan kita minta harap bersabar. InsyaAllah hopefully perkara ini dapat ditangani dengan lebih baik lepas ini. Terima kasih kepada yang sudi menyampaikan luahan. Mereka adalah penonton setia Borak Dahsyat. Saya lanjutkan soalan untuk perkara berkaitan dengan Pandora Papers ni kepada YB Datuk. Baru-baru ni Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dia telah memanggil berdasarkan kenyataan ahli parlimen Port Dickson, Ketua Pembangkang, SPRM panggil untuk mendengar
penjelasan dalam hal inilah, dan Datuk Seri Anwar telah memberikan komitmen untuk hadir. Namun dalam hal ni menimbulkan sedikit keraguan. Yang bercakap itu dipanggil, tapi nama-nama yang ada kat dalam tu langsung tak dipanggil. YB William ada dipanggil SPM? Tak ada. Tak ada langsung untuk pendengaran dan sebagainya. Menimbulkan persoalan kepada kita. Yang nama yang dibangkitkan itu dipanggil, tidak dipanggil. Datuk Seri Anwar pula yang beria duk nak soal siasat sebagainya. Macam mana YB melihat perkembangan? Adakah ianya berjalan sepatutnya? Saya faham maksud yang tersirat apa yang Saudara Omar maklumkan. Ini dia panggil celaka sial haram jadah. Yang ini kita kena faham. Apabila kita ni mengadu kepada sesuatu untuk ditegakkan keadilan, orang itu sepatut dihargai. Bukan dipanggil untuk dibuatkan siasatan. Siasat apa yang nak siasat ni? Bukalah file Pandora tu. Kemudian panggillah siapa-siapa yang ada tu. Bukalah file-file siasatan. Itu tugas penyiasat yang sebenar. Dan ini tidak membuat demikian. Bila kita macam saya tengok kawan kita tu apa nama yang buat komplain pasal satu kes yang melibatkan video tu, dia bagi maklum buat laporan polis, dia yang kena tangkap dan dia yang kena masuk penjara lokap. Luqman Adam. Datuk Luqman Adam. Luqman Adam. Ya. Jadi perkara yang pelik-pelik ni tak boleh berlaku dalam kita nak menegakkan keadilan. Negara ini negara yang ada undang rule of law. Negara hukum. Tetapi kita tidak berbuat demikian. Yang saya tak tahu apa yang tersirat yang dilakukan oleh SPRM ni. Saya patutnya bila kita dapat laporan ni, dialah yang pertama datang membuat siasatan. Bukan nak menunggu, bagi laporan. Sampai bila nak bagi laporan, sampai lenyap kes itu dibiar berlalu dimakan masa. Ini, saya tegas bahawa jangan memincangkan, jangan menyulitkan, jangan bersikap tidak bertanggungjawab. Setiap manusia, dia pegang kerja macam inilah. Bila kita memegang jawatan ni, mak ayah kita berdoa siang malam pagi petang, ya Allah anakku dapatlah kerja ni sebagai pegawai SPRM, ya Allah dapatlah kerja ni, aku berdoa padamu ya Allah, dapat doa dan makbulkan jadi pegawai SPRM. Mak bapak kita melahirkan kita untuk apa? Menjadi kita seorang bermaruah. Tiba-tiba bila berlakunya kadang-kadang begini, mengundang persepsi yang paling negatif terhadap mereka-mereka yang terlibat. Jadi saya punya pendekatan jelas. Bertanggungjawablah kamu kerana kamu telah bersumpah. Iaitu kamu akan memegang dan menjaga undang-undang yang telah pun dipertanggungjawab kepada kamu. Dan tolong jangan khianat kepada janji awal kamu niat sebenarnya. Itu berbalik pada soal akidah tadi. Tapi yang sekarang ini yang ditanya saya ni baru jawapannya begini. Itu mukadimah. Yang ni sekarang jawapannya ialah SPRM tolong bertanggungjawab, jadi independen. Kalau ada laporan, Pandora Paper itu laporan. 1,500 orang rakyat Malaysia yang telah menyimpan uang di pesisiran untuk mereka ini boleh disiasat dengan mengambil waran siasatan. Bukan tak boleh. Keluarkan siasatan, panggil dia, kita dapat waran mahkamah untuk siasat kes ni. Polis pada kes 117 lah. Takkanlah ini tak ada kes untuk dia nak buat siasatan, nak buka file. Be rasional lah. Jadi saya bukan marah, bukan emosi, tetapi saya berasa jelik dan saya berasa meluat tengok keadaan-keadaan ini yang berlaku. Orang yang buat laporan, orang itu yang dipanggil. Orang yang buat, yang ada berkait dengan nama mereka terpalit dengan apa yang telah mereka lakukan, tidak dipanggil. Contohnya YB William tak dipanggil pun nak dapat penjelasan. YB William terpaksa gunakan platform Borak Dahsyat untuk menjelaskan pada rakyat bahawa ini yang berlaku. Dan kita nampak luar biasalah sistem kita ni. Rosak. Ya. Ya. Tak. Ya. Saya ambil contoh satu kes di Chile. Pejabat Kenapa Raya Chile membukakan catatan terhadap Presiden. Ya. Di era mana hukum, aktiviti penjualan syarikat rombongan dan sebagainya yang dimiliki oleh anak dia. Seperti mana didedahkan dalam dokumen keuangan Pandora Papers. Yes. Lihat di negara luar. Berhenti, ya. Kita tidak ke arah itu. Jangan lupa, Mak. Itu negara kafir. Kita negara Islam. Kalau kononnya lah. Tapi berlaku jenayah dibiar begitu. Chile itu Kristian, Katolik. Kenapa mereka ada integriti, ada maruah, ada tanggungjawab kepada negara dia. Betul. Ya.
Datuk. Ya, saya rasa ini apa, dia mungkin dia respon pada sebenarnya dia orang ni malas nak bekerja sebab apabila Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parlimen, dia kata dia ada lebih banyak lagi bukti-buktinya. Jadi sepatutnya bagaimana Datuk Abdullah Sani kata tadi, carilah sendiri dulu. Kan? Kenapa pula nak disiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya tahu kata kenyataan itu dibuat oleh Datuk Azhar Baki. Nah, dia kata dia mintakan pegawai dia. Ini pun satu hal lagi tu. Takkanlah level pegawai dia nak pergi jumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak siasat. You sebagai ketua pengarah ketua Pesuruhjaya SRM, you sendiri duduklah. We are talking about 1.8 trillion Datuk Seri. Betul. Ini bukan kecil anak. Ini tak boleh pandang-pandang ringan. Kan? Jadi kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah ini kena kaji dari segi aspeknya, bukan keseluruhan Pandora Paper. Tidak. Aspeknya apakah wang ini ada elemen-elemen illicit money. Ada elemen-elemen wang ini diambil daripada korupsi. Ya, yang penting. exactly. Ini ada beberapa nama. Ini sepatutnya jadi bukan ada. YB bila dong. Dia kata Dia punca dia. the source of your money yang you simpan di luar sana tu. Di mana? Kalau ini wang rakyat, macam kata Datuk Abdullah Sani tadi, kalau 420 bilion hanya nilai cukai. Tak perlu negara nak pinjam. Ini yang bawa Menteri Kewangan terpaksa mengumumkan nak pinjam duit. Ya. Malulah kita. Duit kita ada tapi ada kat luar negeri. Dan negara kita pinjam. Kita tak miskin lah. Negara kita bukan negara miskin tau. Arab Saudi satu logokan Datuk Seri, Ya. keluarga harta mereka 1.4 trilion. Ya. Ini kita bercakap 1.8 trilion. Ya. Oh, dahsyat. Ya tak? Kaya kita ni. Yang agak membimbangkan kita sebab melibatkan 1.8 trilion ni, hampir lebih kurang 400 lebih bilion itu adalah sepatutnya cukai yang dilarikan. Cukai yang perlu yang sepatutnya duduk dalam ni. Cuba anda bayangkan penonton di luar sana. RMK ke-12, saiz RMK ke-12 itu adalah 400 bilion. Umpama negara kita ni dah tertinggal 5 tahun ke belakang. Betul. Umpamanya begitu, itu satu. Kalau kita nak lihat dari segi belanjawan negara. Biasanya belanjawan negara 200 lebih bilion. 227 bilion, Lebih kurang. 231 bilion. Dalam macam tu? Banyak sikit, tapi cepat dekat pandemik. Tapi bila tengok normal Normal punya bajet 227 bilion 2 tahun without cost kita telah hilang. Yes. Ya. 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 Inilah yang menuntut pimpinan negara untuk serius dalam hal ini. Saya rasa itu antara siri pertama Pandora Papers Yes. yang kita nak ketengahkan kepada rakyat, sekurang-kurangnya ada faham apa yang sedang berlaku. Dan kita tak nak rendahkan seluruh itu, kita nak panaskan sedikit lagi, kita nak masuk isu Melaka. Kita nak masuk isu Melaka, jadi bagi yang sedang menyaksikan, anda boleh komen, boleh like dan juga boleh share ke seberapa banyak platform media sosial. Kita nak melihat apa sudut pandang lain dalam isu Melaka. Dan Borak Dahsyat, studio Dahsyat Jalan Kapal kita akan berkampung di Melaka nanti untuk kita melihat secara dekat apa yang berlaku di sana. Tapi sebelum itu, kita cerita apa yang berada di dalam studio ni dulu. Saya nak mulakan dengan Datuk Datuk Seri. Dalam hal ini, okey. Ini soalan jujur. Saya sebelum ni pun pernah bertanya dengan beberapa pimpinan UMNO. Soalannya adalah UMNO nak apa lagi? Daripada pembangkang sudah menjadi kerajaan di Persekutuan. Daripada jadi sekadar kerajaan dah jadi Perdana Menteri. Itu di Persekutuan. Di Perak daripada pembangkang jadi kerajaan, kemudian kerajaan jatuhkan MB, kemudian jadi Menteri Besar. Sama juga di Perak, di Melaka. Dalam hal di Melaka ni pula terbalik sikit sebab dia yang jatuhkan, dia bersama-sama menjatuhkan Pakatan Harapan Melaka. Kemudian dia naik jadi CM. Kemudian dekat UMNO jatuhkan UMNO. Jadi apa cerita tu? Kongsikan sikit. Saya kata, bila saya cakap mungkin YB William tak setuju, Datuk Abdullah Sani tak bersetuju. Saya dah katakan, UMNO itu parti keramat. Jangan sesiapa cuba menderhaka. Jangan sesiapa. Ini masalahnya Idris Harun. Masalahnya sebenarnya masalah Idris Harun nakkan jawatan Ketua Menteri. Saya hari ini, saya cukup ketawa yang paling besar. I will make a big laugh lah YB William. Bila Idris Harun mengatakan bahawa dia kata celaka punya DAP, Cina DAP ni, dia suruh kita jatuhkan kerajaan, janji aku jadi Ketua Menteri, lalah kali aku pula tak boleh nak bertanding. I have a make laugh. Inilah akibatnya bila kamu khianat pada own party. Sekarang kamu rasalah sendiri. Apabila DAP sendiri kata, no, you tak boleh contest lagi untuk pilihan kali ini. Seartinya ini bukan percaturan UMNO, tidak. Saya sebab itu, saya 3-4 malam dulu pun saya dah bercakap.
Ini adalah satu dosa yang paling besar dilakukan oleh Harun Idris dan 3 orang tu. Beliau, wabi beliau, okey, lepas tu 2 orang lagi tu, dia orang esko. Dia anggota kerajaan negeri, wabi. Di saat negeri Melaka baru saja selesai pandemik nak menggerakkan ekonomi. You know, ekonomi Melaka adalah tertakluk kepada ni apa pusatnya adalah pada pelancongan. At the center of berusaha untuk memajukan ekonomi, waktu itulah dia runtuhkan kerajaan. Jertinya dia bukan khianat pada parti, dia berkhianat kepada rakyat Melaka. Whoever contribute to that problem, inilah orang yang khianat pada rakyat. Ya. Ya. Yes. Ya, ya. Kenapa UMNO mengambil tindakan drastik begitu? Tak, saya tidak Tidak dipulangkan balik. Tak, ini terpulang pada kerajaan negeri. UMNO sebenarnya tak campur. Cuma bila sampai begitu, Maksudnya Ketua Menteri UMNO tidak berbincang langsung dengan Presiden untuk membubarkan. tidak ada perbincangan. Saya berbual dengan Datuk Seri Presiden. Presiden kata tak ada perbincangan, dia kata terpulang lah. Sebab itu saudara dengar apa kenyataan Datuk Mak Hassan, apa kenyataan Datuk Seri Presiden, apa kenyataan Perdana Menteri. Malah Perdana Menteri pun cakap kalau boleh dengar dia punya video telefon Audio. antara Idrus Harun dengan apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia kata kalau boleh tolong dululah, janganlah. Artinya kerana waktu itu juga jangan lupa saudara, ini dua-dua ahli parlimen ni. Salah saya kalau saya tak statement saya ni. Okey, iaitu kita dalam preparation of budget. Kalau bajet tak boleh diluluskan di Melaka, apa jadi pada rakyat Melaka? They cannot spend. Pejabat ADO, pejabat DO, pejabat daerah apa semua tak boleh berbelanja. Tapi ni Datuk Seri, celah sikit. Ya. Celah sikit. Pada tak kala waktu itu, TYT tak sepatutnya merestui pembubaran Dewan. Sebab waktu itu bajet pun tak lulus Betul. lagi. Dia nak buat caretaker pun tak boleh. Dia nak buat darurat pun tak boleh. Dulunya sebelum Adri nak bubar Dewan, dia tak nak. Sekarang ni pula, tiba-tiba dia bubar Dewan tanpa merujuk kepada majoriti yang memohon bubar Dewan. Betul. Macam di Perak Nizar. Kenapa Nizar kalah di Perak? Sebab ketika dia nak umumkan untuk adakan bubar Dewan, dia tak ada majoriti. Sebab tu kepada tuanku tidak mengizinkan. Itulah juga ni TYT ni. Betul. Kena cerdik lah. Kena cerdik. Tengok dulu dia punya undang-undang tubuh tu. Setuju. Kemudian tengok perbandingan negeri-negeri yang telah berlaku sebelum sebagai jatuh rujukan. Itulah Datuk Seri. Betul. Patutnya dia kena consult lah dengan ahli Dewan, kosong siapa dia majoriti waktu itu. Ketika pandemik ni dia buat ni. Jadi bertimbang berasalah pada rakyat. Pada rakyat sikit. Itu yang saya nampak yang terlompong dalam suasana keputusan itu dibuat. Ya, betul. Dan sebab itu saya nak jawab tadi bahawa Perdana Menteri sendiri kata, hold on dulu. Cuba dengar, ada Perdana Menteri bercakap bagi tahu kat Ida Harun, hold on dulu. Tapi dia ada cakap, no. Dia kata, DAP dah setuju, I jadi Ketua Menteri. Ini dia your own desire. Dia punya sendiri nak jadi Ketua Menteri, I will proceed. Itu masalah saya. Tanya lanjut tentang Ida Harun, tapi sebelum saya nak tanya dengan YB William dulu. Dalam hal ini, rakyat sensitif dalam isu lompat parti. Mana-mana dari segi prinsipnya, mana-mana yang melompat itu, kita memang tolak. Sebab itulah kita pun bersungguh untuk membawa ke Parlimen Akta Anti Lompat Parti. Dalam hal ini, antara 4 orang itu, pengkalan batu yang jelas lah beliau tu lah. Dia melompat-lompat. Tetapi untuk ahli parlimen, contoh Adun daripada Teluk Mas, PPBM, dia ikut parti dia. Maksudnya parti dia pergi kepada sana, dia ikut parti, dia tidak keluar. PPBM. Asalnya, asalnya sekarang lah baru dia keluar. Kan? Satu. Yang kedua, UMNO pun sama. Asalnya dia ikut keputusan parti. Tetapi yang 3 orang ni, 2 daripada UMNO, 1 daripada PPBM, dia tidak terus cakap dia bersama pakatan. Dia kata dia menolak, hilang kepercayaan kepada Ketua Menteri. Kemudian baru dia dipecat. Dalam hal ini YB, adakah ianya sama maksud lompat parti seperti mana definisi yang kita faham ataupun lain cerita dalam hal ini? Pada saya, dia keluar atau tidak, akhirnya keputusan itu adalah sama dengan melompat. YB kena kuat sikit. Mesti adalah sama dengan melompat. Kerana bila kita menjadi calon parti, kita menang atas tiket parti, kita mesti ada disiplin. Disiplin itu penting, ikut parti. Rakyat mengundi kita, bukan kita sendiri. Tetapi
dengan dasar-dasar parti yang akan mengamalkan. Dan di dalam kes ini, parti UMNO telah membuat satu keputusan. Kalau ADUN itu tidak setuju, saluran yang betul ialah balik kepada parti. Kalau mereka tidak senang dengan menteri besar yang sedia ada, bincang di dalam. Bukan untuk tolak, walaupun ini UMNO, tetapi prinsip adalah sama. Parti Keadilan Rakyat sudah menjadi mangsa dengan langkah Sheraton. Sebelum itu, UMNO juga menjadi mangsa bila 13 ahli parlimen mereka juga. Itu langkah tu, ya. Tetapi selepas PRU 14, UMNO dan Pakatan, kita dua-dua mangsa kepada mereka yang melompat. Dan rakyat Tuan Omar ingat ni Wabi kita ni UMNO mula katakan mengalami nasib yang sama. Kita menang majoriti, kita tak jadi jadi pemimpin untuk kerajaan majoriti. Lepas itu kita ada KNRT. Tapi UMNO dah jadi PM sekarang. Kita kan YB William lah. So, prinsip saya adalah sama. Kita bantah melompat, kita hendak mengadakan undang-undang anti-hopping law, dan dengan sama juga, kalau parti yang lain mereka yang melompat, kita juga Parti Keadilan atau Pakatan tidak boleh terima mereka. Masa prinsip ni jelas. Itu prinsip yang jelas. Kita tidak boleh terima mereka sebagai ahli dan kita tidak boleh terima dan membenarkan mereka untuk menjadi calon guna logo Pakatan. Ini prinsip yang jelas kepada semua. Ya. Betul, itu satu kenyataan yang jelas daripada YB Selayang, YB William. Saya lanjutkan soalan kepada Yang Berhormat Datuk Abdullah Sani. Desakan cukup kuat kalau kita lihat di space, di Twitter Space, di Clubhouse, di social media untuk pendukung Pakatan Harapan menolak agar 4 orang ADUN ini yang tarik sokongan kepada Ketua Menteri ini diberikan tempat. Mereka tolak untuk mereka diberikan tempat dalam Pakatan Harapan untuk bertanding dalam berapa hari lagi ni. Komen YB. Saya mungkin ada percanggahan sedikit dalam soal ni. Sebab saya ni akur kepada kekuatan umara. Jadi saya punya pandangan, setakat yang saya tahu mereka tak apply pun, tak mohon masuk di PH. Mereka hanya cakap menyokong PH je. Setakat ini yang saya tahu. Tetapi akhirnya Majlis Presiden akan buat keputusan untuk memastikan bahawa apakah membolehkan mereka ini menggunakan logo Pakatan Harapan ataupun tidak. Dan apa yang saya nampak di sini ialah saya lebih cenderung kepada satu daripada apa yang William cakap tadi, disiplin. Disiplin saya ialah pada parti saya. Jadi saya akan akur apa saja arahan parti dan keputusan yang dibuat. Dalam membuat keputusan ini dalam Majlis Presiden saya tak terlibat. Dan pandangan saya sebagai ahli parlimen dan juga pendukung parti, saya sami'na wa ta'na. Saya mendengar dan saya taat. Itu adalah prinsip saya. Dan saya tak mau bertindih pandangan. Sebab ini pandangan apa yang telah William cakap itu fakta. Apa yang telah dicakap oleh Datuk Seri Kamal itu ialah fakta. Dan saya tidak mau bercanggah fakta kerana ianya akan memudaratkan keputusan. Saya nak maklumkan sekali lagi, ada beberapa rungutan berkenaan dengan isu teknikal, suara agak kurang kedengaran. Di peringkat kami yang mengendalikan, kita dah dapat maklumat, okey. di teknikal okey, tak ada masalah. Tetapi di luar itu yang bermasalah dan gangguan di luar daripada kawalan kami. Dan kita mohon maaf. Dan insya-Allah kita akan cuba lagi cari macam mana untuk secure kan connection internet dalam hal ini. Saya lanjutkan soalan kepada Datuk. Mungkin Datuk nak respon ataupun mungkin Datuk boleh respon dan saya nak sentuh satu perkara tentang Idris Harun tadi. Antara yang Datuk Seri Utama Idris Harun sentuh sewaktu dia menolak Ketua Menteri, dia sentuh, dia kata isu pasir tentang 1,000 ekar. 1,000 ekar dia berikan kepada syarikat Singapura, satu. Yang kedua, dia kata dasar no-bin policy. Maknanya kata yang bukan Melayu mohon sebarang proposal apa semua yang dibawa kepada Kerajaan Negeri Melaka, pimpinan Ketua Menteri UMNO, ditolak terus. Itu dia punya kenyataannya. Berdasarkan audio yang tular antara perbualan beliau
kalau beliau salah orang pula dia. Antara perbualan Idris Harun dan juga Ismail Sabri. Respon Datuk. Bagi saya kalau dia kata, dia pertama sekali bercanggah dah. Dia kata tak respon pada Namlis. Sedangkan waktu sama tanah 1,100 ekar itu bagi pada Namlis. Jadi itu sendiri acquisition dia tu dah tak betul lah tu, dah bercanggah. Dia kata tak layan ini apa Namlis, tapi bagi pada Namlis satu. Yang kedua itu adalah yang dibangkitkan oleh Wan Adli dalam sidang dewan. Sepatutnya dia address kat isunya. Ini masalah sekarang ni dah tak ada isu, dia bangkit kat isu. Dia masalah di Melaka ni mungkin orang tak tahu sebenarnya. Permasalahan terbesar yang dihadapi di Melaka adalah pelantikan Datuk Seri Sulaiman Ali ini sebagai Ketua Menteri. Kerana waktu itu kedudukan beliau hanyalah sebagai setiausaha kepada Ketua Perhubungan. Ketua Perhubungan bukan Ketua Menteri. Jadi Ketua Perhubungan dia tak bertanding. Jadi dia pula dilantik sebagai speaker. Jadi dari segi, saya dah kata tadi, songsang. Kesongsangan ini berlarutan lagi di Melaka apabila Ketua Menteri hanya adalah setiausaha kepada ni. Jadi timbullah persoalan kata itu, kata ni. Bagi saya more on acquisition. Kalau ada proof, jawablah. Saya dipahamkan bahawa SPRM dah masuk. Kan? Macam mana yang diminta oleh Datuk Abdullah Sani, bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kali ini, jangan lagi buta warna. Carry on. Siasat semua. Kalaulah waktu zaman Adli ada kes, siasat. Kalau ada zaman ini Idris Harun, siasat. Kalau zaman ini Sulaiman Ali, siasat. Sebab bagi saya dari segi Sulaiman Ali ni saya rasa tak banyak. Sebab dia berapa bulan baru jadi ketua menterinya. Yang sebegitu singkat. Takkanlah waktu yang begitu singkat sudah ada kelulusan. Tetapi yang tular, yang kita tengok, ya, disebut dalam dewan lah. Jadi betul. Jadi sekarang ni usia dia sebagai ketua menteri itu macam sekarang lah. Perdana Menteri baru 2 bulan setengah. Apa dia boleh buat sekarang ni? Perdana Menteri. Jadi masih lagi masih kekok semua. Dengan satu kenyataan dua Cina di atas satu gunung. Ya, itu maksudnya dos. Cakap hari bahasakan tu, adakah Ketua Menteri itu sekadar wayang pada Komisi Perhubungan atau ini sebab dia kata sebarang keputusan dalam mesyuarat ESCO, semua benda tu boleh diubah pada bila-bila masa. Itu persepsi. Bagi saya itu persepsi. Sebab bagi saya kata tadi, kerana Ketua Menteri adalah setiausaha dari segi kepartian. Macam sekarang lah. Dari segi Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Perdana Menteri, naik Presiden. Jadi bila mesyuarat ahli majlis tinggi UMNO, Presiden. Tapi bila run the country, Ismail Sabri sebagai naik Presiden. Ini yang saya katakan, kesongsangan sedang berlaku dalam era demokrasi negara kita ini. So, saya mengharapkan bahawa pilihan raya kali ini, once and for all, kita let's clear up. Itu yang boleh dapat lakukan. Sekarang ni nak kenang balik belakang, nak duduk. Sekarang ni, Idris Harun jangan lupa. Berpuluh acquisition yang ada. Ya, sebab ada macam Inggeris, patah Inggeris mengatakan, the kettle don't call, the pot is black. Janganlah buntut ceri itu nak menyebut bahawa periuk itu hitam. Kamu lebih teruk lagi hitamnya. Itu maksudnya. Bahawa bagi saya lah terang. Sebab itu saya kecewa sebenarnya. As a members, sebagai warga UMNO, saya kecewa dengan Idris Harun kerana bila-bila melontarkan UMNO tak relevan. Sebab dah tak jadi ketua menteri. Apabila setelah dia di-expel kan. Segalanya buruk pasal UMNO. Dulu sebelum tu, kita mesti pertahankan UMNO. Sekarang ni tak relevan. Dah usang dan sebagainya. Bagi saya sudahlah. Tak sepatutnya lah. Kalau saya ingat, saya akan turun ke Melaka. Saya akan turun ke Melaka. Saya nak jelaskan pada warga Melaka, orang pertama sekali jangan dibagi undi. Kalau boleh, bila hilang wang pertaruhan. Ini Harun. Tapi dalam kes Datuk Seri Anwar ni, saya tahu. Apa yang Seri Anwar, dia meraihkan. Biasalah, dia ketua bakar. Okey, dia meraihkan. Tapi ahli-ahli PKR sudah marah. Ahli-ahli Pakatan Harapan marah seolah-olah mengalu-alukan mereka. Itu kesilapannya. Tetapi tidak ada pendekatan, tidak ada penjelasan bahawa mengatakan mereka ini akan jadi calon. Tak ada. Bagi saya, 4 ni besar kemungkinan pertandingan bebas. Seronok kita tengok. Hilang wang pertaruhan. Biar rakyat ambil duit dia orang ni. Rakyat sedang menyaksikan, anda boleh menilai dan jika ada kesempatan, mungkin Borak Dahsyat akan memanggil juga. Tak mustahil kita panggil Datuk Seri Utama Idris Harun untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Kamal Amir. Kita terbuka dalam hal, saya lanjutkan soalan kepada YB William. Dalam hal ini, Pakatan Harapan, walaupun dalam keadaan tiba-tiba pilihan raya, nampak
kesediaan itu ada untuk Pakatan Harapan. Namun dalam masa yang sama masih ada usaha untuk melalui saluran perundangan untuk membatalkan pilihan raya ini melalui peruntukan undang-undang, melalui jalan mahkamah. Maknanya kata ada usaha ke arah itu untuk membatalkan pembubaran DUN yang diusulkan oleh UMNO. Dalam hal ini, adakah YB melihat usaha itu ada sinar kejayaan? Usaha undang-undang itu susah. Sebab YB latar belakang peguam kan? Susah. Kerana ini antara kuasa prerogatif PYT. Tetapi saya faham dan rakyat semua juga faham, ini bukan masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya. Selepas apa yang kita telah mengalami di Sabah, ini memang kepada saya tidak difikir dengan teliti untuk membuat bubaran. Di Parlimen kita tidak dapat sidang. Katanya ada COVID. Tetapi sekarang kita panggil rakyat keluar untuk mengundi selepas apa yang kita ada di Sabah. So ini pada saya walaupun susah, kita hendak cuba demi rakyat bahawa kita tidak mahu apa yang telah berlaku di Sabah ini dilakukan lagi. So kita harap pada akhirnya rakyat dapat diselamatkan. Walaupun undang-undang pada saya itu susah untuk mengadakan. Agak berat sebab prerogatif isu itu. Prerogatif itu. Tapi saya harap mahkamah akan mengambil kira ini adalah satu perkara yang peristiwa ini yang susah. Dan akhirnya yang penting sekali ialah kesihatan dan keselamatan rakyat. Itu yang jadi keutamaan dan itu jadi kebimbangan kita. Ya, dalam hal ini sebab ialah baru lepas bagi rentas negeri, baru lepas ada sedikit kebebasan, tiba-tiba jadi situasi yang berlaku ini. Saya lanjutkan soalan kepada Yang Berhormat Datuk. Untuk Pakatan Harapan, di mana Datuk melihat dari segi potensi dan juga cabaran yang untuk Pakatan Harapan dan juga keadilan dalam mendepani pilihan raya negeri Melaka ini? Saya sebenarnya tidak mau menyinggung terus soalan Omar. Tapi saya nak maklumkan bahawa saya bersependapat dengan saudara William. Iaitu waktu ini tidak sesuai untuk ada pilihan raya. Memang tidak sesuai. Dan kita tidak ada security dan memastikan rakyat kita dijamin keselamatan mereka. Tak ada. Dan SPR pun tak memungkinkan dia. Dia bukan doktor. Dia SPR. Dia apa buat pilihan raya. Fikirlah sikit orang punya nyawa tu di hujung tanduk. Tapi apa yang kita lihat bahawa berlaku juga pembubaran Dewan dan pilihan raya pun akan diadakan pada bulan depan. Dan bagi saya simple je. Larutan daripada apa yang berlaku pada hari ini. Banyak sangat. Dengan pekerjaannya, dengan kenaikan harga barangnya, dengan ayamnya melambung-lambung, dengan gilinya, dengan bawangnya, dengan minyak petrolnya. Bila bunyi petrol sakit, hati tengok dia punya. Di harga tu, ya Allah, baru 28 liter dah dia pergi naik sampai dekat RM60. Sakit hati. Tapi nak buat macam mana kan? Sakit. Dalam tu menyumpah lah. Bila pegang je pump minyak je, sial celaka betul. Itu yang berlaku. Saya tak tahulah Datuk Seri. Itu saya. Saya ni tak berduit. Jadi saya kena tu saya kata sakit betul hati. Apa tak lagi rakyatnya lain. Banyak sangat isu lah. Isu yang tanahnya dibawa dalam Dewan 1,000 ekarnya dijual pada Singapura tu pun semua jadi penampakan pantai mengarut-ngarut ni semua bagi 30 hektar lah kepada setiap esko dalam konteks orang yang dekat dengan mereka lah. Dan ini semua telah pun disalur-jalurkan untuk kita nak berbahas ketika PRN di Melaka. Tapi saya tidak berasa cukup seronok ataupun masa pilihan raya sebelum ini yang bila ada isu kita seronok. Sebenarnya hati saya menangis. Kenapa? Kerana saya memperjudikan nyawa orang untuk saya nak mendapatkan sokongan. Ini saya tak boleh terima. Tapi sebagai pemimpin yang tidak boleh lari dari bertanggungjawab untuk memimpin dan untuk berkempen, saya akan teruskan. Tetapi dalam soal apakah persiapan potensi kita dalam cabaran negeri ini, saya berdoa. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Dan kita ada banyak alasan yang munasabah
yang saya fikir Datuk Seri ini berbalik pada soal strategi. UMNO ada strategi dia, kita ada strategi kita. Tetapi strategi kita ni keberbagaian telah diaturkan. Sebagai contohnya, Datuk Seri minta maaf lah, zaman kami dulu 8 kali round 1 tahun untuk nombor ekor. Sekarang bila Perikatan Nasional duduk, dengan PAS pun duduk, 22, up. Ya, 105 setahun. Cabutan bertuah. Ho, dahsyat. Lepas tu pula sekarang ni Arab pula timbul. Arab pula. Lepas tu pula hari 355 tak tahu mana pergi. Tenggelam timbul. Begitu juga dengan Adi punya kes. Ini saya bukan nak ambil ungkit. Banyak sangat benda yang pelik-pelik yang sebelum ni begitu lau. Kita orang Melayu bisa pertahankan. Oh macam itu bunyi dia. Bila dapat kuasa, kita ni. Itu namanya sial punya orang. Jadi dia tak ada kebangkitan roh kebenaran dan roh untuk dia menegakkan keadilan yang sebenarnya. Potensi Pakatan Harapan dan Keadilan. Untuk UMNO, dari kacamata Datuk, dalam hal ini sebelum soalan yang sama tentang potensi dan cabaran, dan satu yang saya ingin selitkan juga, semalam kemarin lebih kurang, Presiden UMNO keluarkan kenyataan suatu sidang media. Dia kata tak ada hal yang dimuktamadkan lagi berkenaan kerjasama UMNO dan juga Barisan Nasional dengan parti lain. Belum dimuktamadkan lagi bahawa tiada kerjasama itu. Kan? Sedangkan keputusan Perhimpunan Negara UMNO kata enough. Dalam hal ni, apa yang Datuk boleh baca daripada isyarat Presiden UMNO itu? Saya melihat bahawa Presiden UMNO cuba nak bercakap dengan baik je lah. Dia memang begitu. Dia bukan keras punya orangnya. Bukan macam Datuk Abdullah Sani. Kan? Dia jenis Presiden lembut kan. Tetapi bagi saya memang tak ada sebenarnya. Tak payahlah. Ini lontaran. Sebab sama-sama dalam kabinet menteri apa sebagainya. Hamzah kata nak ada. Mana ada kerjasamanya? Yang menjadi masalah sekarang ni PAS. PAS ni beria sangat nakkan persepakatan ummah lah apa semua. Sekarang ni dah ketongan langgang dia. Banyak dia punya pimpinan dalam PAS sekarang ni. Tak duduk kerja kat ahli dia. Ahli-ahli dia tengah marah. Datuk Seri. Kalah. Yes. Datuk Seri tahu ni saya celah sikit. Ya. Kalau nak belajar PAS punya perangai ni, belajar dengan kami lah. Tak payah ni. Dia kami nak pengalaman kami dengan dia. Macam mana pengkhianatan mereka lakukan. Letakkan cara walaupun dah bersetuju. Dan juga betul dia cakap 3 esko Terengganu tewas di peringkat bahagian. Dia Calam dan Suki pun tewas. 640 MB Terengganu. Terengganu bukanlah. So jadi bagi saya yang nakkan sangat ni atas nama muafakat ummah lah, perpaduan ummah lah. Bagi saya benda ni dah tak jual dah sekarang. Tapi dari segi saya melihat dari segi on paper, kesan dari pilihan raya 2014, UMNO bagi saya yang selesa yang amat sangat. Soalan apa saya dah cakap, 15 kursi, ada 5 kursi. Tapi kena kerja kuat lah, 8 kursi lagi. Ini ada yang menang, ada yang kita kalah sedikit. Ada menang pun adalah dalam 247 undi. Kan? Jadi usaha. Bagi saya, sebenarnya saya tak berminat macam mana kata Datuk Lasani. Saya bersetuju, saya tak berminat dengan pilihan raya ini kerana kita merasakan bahawa rakyat diheret. Saya letakkan kesalahan ini pada 4 orang ni yang meletakkan rakyat dalam keadaan yang tak sepatutnya. Kita baru nak recover COVID, dah kau dedahkan balik. Ekonomi baru nak bergerak. Sulaiman Ali baru nak merangka, baru nak buat. Baru nak bernyawa. Baru nak menyawa. Wuyup. Sedangkan saya kata, Melaka itu dia punya main source is pelancongan. Betul sekarang ni musim pilihan raya ni ramai dah pergi. Tapi what going to happen lepas pilihan raya? So rakyat dengan tak ada duit apa semua. Kenapa mereka menghukum rakyat? This is what, sebab itu saya kata, kalau tidak seronok saya dengan Tok Abdullah ni. Dia satu pertasan dengan saya sebelah sini. Kita fikir, tapi kenapa UMNO bubarkan juga? Itu saya jangan tuduh UMNO. Saya tak kata UMNO tak bubarkan. bubarkan Mantan. Bukan ketua. Ya, ketua menteri waktu itu lah. Ya, sekarang. Dia nak cakap dengan Idris Harun. Tunggu dulu, hold on. Dia dah bercakap. Tak, dia kata, I dah dapat sokongan dari DAP. Hari ni dia maki Hamon DAP pula. Sebab DAP kata dia sokong dia konon-kononnya. Bila ini DAP ni boleh ini harap, percaya jangan. Ya. Sebagai orang parti, saya yakin UMNO boleh menang. UMNO boleh menang dan ada lebih baik lepas pilihan raya ini nanti pembentukan jajaran baru. UMNO keadilan. Habis. Two-third majority.
Selesai masalah. Sebab saya nak harap daripada PBM, memang buyuk. Ini PBM. Saya dah cakap berkali-kali, apabila Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri, that is the end of PBM. Jangan risaulah Wabi. Wabi minta lah supaya PBM akan bertanding. Jangan UMNO bertanding. Problem je nanti. Habis saya kan. Bagi saya, PAS. Berapa? 2,200, 1,400. Tak ada. Yang sekarang ini pertandingan yang akan berlaku di Melaka adalah pertandingan antara UMNO Barisan Nasional dan keadilan. Sebab DAP pun, saya cakap kat you, cuma ada 3 kursi je yang solid. Iaitu kursinya adalah kursi di Kota Melaka. Lain tu semua tak ada. Sebab pengundi-pengundi bukan Melayu, minta maaf, ini resis sikit lah ya. Pengundi bukan Melayu di Melaka tu, yang pengundi Cina cuma 20%. Only 13%, dan lain-lain ada India. Tetapi kali ini pertembungan di Melaka, saya melihat adalah pertembungan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Parti Keadilan. So, Yang Muhammad, kita berjumpa di Melaka. Ya. Let's go, rebel. Lawan ke tak lawan? Ya. Berbagai pertembungan dari segi pandangan dan segi idea, sama kita dapat duduk meja membincangkan isu-isu sampai minum kopi dan Ya. dan bila sebut tentang PAS tadi tu. Dia pelik kalau bila PAS yang tak ada satu kursi pun. Tiba-tiba dia keluar kenyataan, dia kata orang Melaka tolak Pakatan Harapan. Jadi itu antara perkara-perkara yang masyarakat di luar sana boleh dengar, boleh pertimbang dan boleh membuat keputusan apabila sampai. Percaya jangan dalam hal itu. Tapi nak keputusan. Dan kita dah sampai ke pusingan akhir. Saya beri 2 minit kepada setiap ahli panel. Seminit ulas rumusan tentang Pandora Papers. Seminit lagi tentang isu di Melaka. Saya mulakan dengan Datuk Seri Kamal Amir. Ya, saya ucapkan terima kasih Muhammad Datuk Dola, William Yong, kita berpandang membincangkan masalah serius tentang Pandora Paper. So Pandora Paper ini Yang Muhammad sebagai ahli parlimen, saya mewakili rakyat. Saya mewakili rakyat, mewakili rakyat Marhain mengharapkan minggu depan parlimen bersidang tolonglah yang memusuarakan sebab kita terasa sangat keperluan negara menyelamatkan wang yang telah pun dibawa keluar. Dalam pertemuan di Melaka, kita mengharapkan agar bagi saya lah, terus terang saya katakan, kita sudah memasuki satu era baru, Wabi. Era baru di mana kita tidak lagi bercakap soal racial politics. Sekarang ni, sebab Wabi lahir pasca kemerdekaan. Yang mereka yang lahir sebelum kemerdekaan, saya ingat tinggal lagi 5% saja. Dan tak ada dah. Yang sekarang ni, dan yang banyaknya, Wabi, adalah mereka di kalangan anak-anak muda yang selalu saya katakan sekarang ni, mereka tidak lagi, dia tak mahu lagi racial politik. Sebab dari keturunan Cina pun sekarang ni, Yang Muhammad, William Leong, dia tak pakai Leong dah sekarang, William. Begitu juga kalau ada kawan-kawan saya, Thomas, Anthony dan sebagainya. Begitu juga India, dah jadi lawyer, dah jadi ahli perniagaan, ahli korporat. Tak ada lagi pakai nama Mutu, Perumal, tak ada. Begitu juga warga anak-anak bangsa Melayu kita ni pun dah bersama. Dan kita menyantuni, selalu saya katakan, kita harus mewujudkan, is the time now untuk mewujudkan masyarakat, warga cinta damai yang menyantuni segala dengan harmoni. Saya mengharapkan agar pilihan raya di Melaka kali ini dengan penuh keharmonian. Okey, kalau kita bertemu nanti Wabi, say hello aja ya, Wabi. Okey. Peluang di dalam parlimen yang akan bersidang untuk memberikan penjelasan yang kuat dan terang kepada rakyat apa ini Pandora Paper, juga apa itu illicit transfer, dan penting sekali mereka yang dinamakan disiasat, kalau kita melihat, kita tahu pendapatan mereka, berapa gaji mereka, tetapi dalam akaun begitu bilion. Itu adalah satu indikator bahawa memang mesti disiasat. Tetapi kalau orang itu adalah ahli peniaga yang kaya, tidak hairan dia ada wang. So ini adalah perbezaan yang mereka yang hendak siasat, SPRM dan sebagainya hendak mengambil kira. Seperti yang saya kata, punca wang itu dari mana? Tentang Melaka, kita sudah berkata, dan ini harapan saya, kalau boleh tidak akan ada pilihan raya kerana kita tidak boleh jamin keselamatan dan kesihatan kepada pengundi, dan ini ialah masalah tentang nyawa dan kehidupan. Memang satu kesilapan telah berlaku,
tetapi masih yang kita boleh selamatkan keadaan. So saya harap kita dapat mengadakan satu keputusan yang terbaik sekali kepada rakyat. Baik, terima kasih YB William, Ahli Parlimen Selayang, Pimpinan Keadilan. YB Datuk Abdullah Sani, 2 minit. Pertama tentang Pandora ni, Papers ni, kita tidak menuduh sesiapa merompak, mencuri atau memunggah harta negara dia bawa lari dan menyimpan di pesiran simpanan di luar. Tapi kita lebih cenderung untuk mengetahui apakah uang itu diambil daripada tabungan rakyat ataupun dari mana sumber mereka perolehi hasil uang yang sebegitu banyak untuk kita hendak mengadili dan mengambil tindakan ke atas sesiapa saja yang melakukan jenayah dalam negara ini. Untuk itu kita perlukan penghadaman dari rakyat, memahami tentang apa hasrat Ketua Pembangkang untuk beria benar, untuk kita nak memperjuangkan untuk meneliti dan menyiasat Pandora Papers ini untuk kebajikan dan kebaikan hak itu kembali kepada hak rakyat. Yang kedua, tak Melaka, dunia rakan-rakan saya tadi, saya bersama-sama dengan mereka, iaitu dalam keadaan waktu ini memang tidak membolehkan, kita tidak mengisafi apa yang berlaku di Sabah. Kita tidak merenung apa sesaranya selepas itu. Dan kita tidak pernah berfikir apakah akibatnya selepas itu. Dan inilah yang akan didepani oleh pilihan PRN di Melaka. Tetapi saya tegas bahawa kalau dah berlaku pilihan raya, kita bersiap siaga untuk bertempur dalam menegakkan kekuatan rakyat untuk mandat itu diletakkan kepada kuasa keramat rakyat untuk diberikan kepada mereka yang berhak dalam menentukan masa depan Melaka itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, di atas penutup sebentar tadi, ini adalah antara apa yang telah kita cuba hidangkan kepada rakyat untuk anda melihat dan menilai dua isu penting yang akan mempunyai lanjutan sirinya tentang isu Pandora Papers. Ini adalah permulaannya. YB William telah memberikan penjelasan kenapa nama beliau di dalam. Kemudian Datuk Seri Kamal Amir juga memberikan komitmen, keyakinan bahawa kerajaan perlu kemukakan, bawa di Parlimen, dan juga bagaimana pembangkang melalui Datuk Abdullah Sani, bagaimana Datuk Sri Anwar, 3 usul kesungguhan dalam hal itu, dan itu adalah perlu dibincangkan. Begitu juga dalam isu di Melaka, dan dalam isu Pandora Paper ni kita nak melihat kesungguhan kerajaan, masing-masing bersetuju. Kemudian dalam isu Melaka, yang paling penting ialah kalau nak kira cerita politik ni macam-macam sudut pandang, tapi yang paling penting kita harap agar SOP, agar perkara-perkara itu dijaga. Kita tidak mahu berulang kembali. Kita telah mendapat pelbagai pengalaman, pengajaran, dan harapnya ianya dapat digunakan sebaik mungkin. Dan inilah yang Borak Dahsyat bawa kepada hadirin yang sedang menyaksikan. Kita ada pelbagai perbezaan, ada pelbagai pertembungan idea, tetapi yang paling penting, apa yang kita ingin cari titik temu dalam memberi manfaat kepada rakyat daripada perbincangan kita pada malam ini. Bicara Borak Dahsyat, bicara rakyat, kita bersua lagi pada minggu hadapan dengan topik yang cukup panas, topik rakyat. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.